الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, para jemaah yang dikasihi diingatkan supaya menjaga adab di dalam Google Meet. Mohon offkan mikrofon supaya tiada sebarang gangguan, dan sekiranya ingin membuka kamera, hendaklah berada dalam keadaan menutup aurat dan beradab sopan. Sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan, hendaklah kemukakan soalan di penghujung kuliah atau sekiranya Ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis kita dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب, ya Allah, kalau ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami, sabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ubahlah hati kami ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian ya Allah pada hati yang penuh rahmat dan kasih sayang. Allahumma ftah alaina, ya Allah bukakan ke atas kami hikmah-hikmah, kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkanlah kepada kami ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayangmu kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan juga rahmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Moga-moga menjadikan kita orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah seterusnya kita masuk lagi iaitu Adam ialah sebuah patung. Dalam masa lagi tajuk yang ke-11 iaitu tajuk di mana Iblis mengetahui tentang kelemahan patung Adam. Patung disebut sendiri patung sebab dia bunyi dia kalau diketuk bunyi dia salsalin kal fakhar, macam kita ketuk ketuk tembikar. Bunyi dia salla. Salla ni macam kalau kita ketuk paku sallal dia kata kalau kita ketuk paku tu kan kita betul dalam ayat ni dikata macam kita ketuk paku dia akan bunyikan satu yang kuat.
iaitu sallal mishmar, ketuk paku. Maka bila kita ketuk paku dia punya teng, itu sallah. Jadi salsalin, maka dia ketuk tembikar tu dalam keadaan bunyi kuat, menunjukkan bahawa tembikar tu keras. Dia macam itulah bentuknya patung Adam ketika mula dijadikan. Sesungguhnya, sesungguhnya, dia kata, ya ayyuhal ins, ma gharraka bi rabbikal karim. Ayat Quran ni saya dah baca yang lepas. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Wahai manusia, apakah yang memberdayakan kamu berlakunya derhaka kepada Tuhanmu? Dia kata tanya, apakah yang memberdayakanmu, yang boleh menipu kamu? Tentang kepada Tuhanmu yang maha pemurah. Tuhan yang telah menciptakan dan mengatur kejadianmu dan lalu menjadikan anggotamu sesuai dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan, serta menjadikan binaan badanmu sama padan dengan kekuatannya dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendaki. Dialah yang menyusun kejadianmu mengikut apa yang dia nak. Apa yang dia nak. Jadi Allah bagi tahu permulaan sekali yang menciptakan, menjadi kontraktor kepada badan kita ni Allah sendiri. Allah sendiri, dan Allah bagi tahu Tuhan yang menciptakan dan mengaturkan kejadian kamu ni, lalu menjadikan anggotamu ni sesuai sungguh. Maksudnya apa saja yang berlaku dalam anggota badan kita ni sesuai. Apa yang berlaku dalam kelahiran kita ni sesuai. Kalau kita hari ni lahir rambut kerinting, sesuai perkara itu. Hari ni berlakunya muka kita ni, mata kita ni mata biru, sesuai untuk kita. Tak payah ubah-ubah. Kalau mata kita coklat, hitam, maka sesuai untuk kita. Kalau saya kat Rengit tu ada satu orang asli. Orang asli ni di kawasan laut. Orang laut, dia masuk laut. Dia orang panggil dia orang Kuala. Tapi dia marah orang panggil Kuala. Dia panggil orang laut. Jadi mata dia coklat. Mata dia coklat banyak. Di Rengit tempat saya. Jadi orang-orang ni dia punya mata dia coklat. Jadi lahir je mata coklat. Mata coklat. Mata dia macam kelabu-kelabu cerah gitu, mata dia. Jadi kalau orang Jawa macam saya ni, matanya hitam. Kalau biru, macam Kak Menira tak tahu lah mata dia biru. Kalau biru confirm lah. Dia ni memang orang jenis pakai pakai tu kalau biru. Kanta ni. Apa bagian ni. Okey, contact lens. Okey. Tak ada maknanya orang Jawa mata biru. Mata biru. Okey, bila pula biru merah. Okey, jadinya ketika mana di saat mana bentuk badan kita ni dikata sesuai dengan kekuatan kita. Jadi kalau kita ni sebenarnya dengan keadaan kita hari ni sesuai. Kalau jenis kenapa kadang-kadang ada orang ni diberikan hidup dia macam ni, badan dia macam ni kerana sesuai untuk diri dia. Yang terbaik. Yang terbaik untuk diri dia. Kadang-kadang ada orang ni diberikan handsome, tapi diberikan kelemahan lain. Kelemahan lain. Ada orang yang diberikan dia kurang handsome-nya, tapi diberikan lain pula kelebihan dia, tak, badan dia pula kuat, kurus. Ada orang yang diberikan sakit gigi, sakit darwal dia. Dia punya hidup dia sakit gigi. Macam rumah saya, gigi sakit. Keturunan dia sakit gigi. Keturunan saya jarang sakit gigi. Tapi ada sakit lain pula. Saya ada penyakit lain pula, penyakit lain yang mungkin saya ni suka senang sakit perut sebagainya. Ada orang yang diberikan ulcer pula selalu. Ada orang pula diberikan kepadanya matanya sakit. Ada orang diberikan badannya cepat naik gegata, kurap dan sebagainya. Maka semua Allah berikan penyakit. Setiap manusia ni Allah berikan ujian bagi dia. Dan ujian yang paling mengerikan adalah ujian yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Ujian yang paling bahaya sekali, ujian sempurna. Ujian yang diberikan nikmat kepadanya dalam bentuk kelebihan bagi dia. Itu Imam Qurtubi kata, iaitu dalam bentuk dia ni lebih daripada orang lain. Sebab orang yang biasanya diberikan ujian, dalam surah An-Namlu ayat 40, ketika diberikan ujian kelebihan, maka laki tersebut liyabluwani, aku takut kerana ini adalah ujian bagi aku, untuk Allah nak uji aku, ashkuru atau akfur, aku ni bersyukur ataupun kufur kepada Allah. Jadinya Imam Qurtubi kalau dalam kitab tasawuf meletakkan bahawa bahayanya ujian nikmat ini, ujian sihat, ujian ada kelebihan ini, manusia tak tahu yang itu ujian. Kalau dia berikan kelemahan pada dia, matanya buta, itu ujian. Matanya buta, itu pada dia ujian. Ustaz, saya ni mata saya ni makin lama makin tak nampak, Allah uji saya.
Tapi sebenarnya yang paling bahayanya bukan mata tak nampak, Allah uji. Sebenarnya paling bahaya bila mata kita nampak. Itu sebenarnya adalah ujian yang paling sebenarnya paling ditakuti. Sebab orang-orang yang diberikan kesihatan badan, banyaknya lupa pada Allah. Tapi bila mana orang itu diuji dengan kesakitan, kekurangan, maka dia dekat dengan Allah. Maka akhirnya bila dia mati, dan dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadinya, ni ayat 70 tadi. Maksudnya, kalau dia beriman, maka dia kata, maka ketika itu Nabi Sulaiman melihat sanggasana di hadapannya, lalu dia berkata, Tuhanku, untuk ini termasuk kurniaan Tuhanku untuk menguji aku. Lalu, apakah aku bersyukur ataupun mengingkarinya? Jadi, bila kita dapat nikmat, kita kena selalu mengatakan bahawa ini adalah ujian bagi aku. Jadi, kita hari ini sihat, mata sihat, bahawa sebenarnya mata sihat ini adalah ujian bagi Allah kepada kita, daripada Allah kepada kita. Sebab kita nak tahu, bila nak tahu benda tu ujian, tunggu mata kita sakit. Mata kita sakit baru kita tahu sebenarnya mata yang digunakan oleh kita ni apa kita nak guna. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi apa saja mata kita ada gini, mata kita dilahirkan macam ni, badan kita ada orang lahirnya cacat. Kadang-kadang sombeng dia punya bibirnya. Maka sebenarnya itulah sebenarnya kesempurnaan bagi dia. Kelebihan bagi dia, dan ada kekurangan itulah sebenarnya cukup bagi dia. Ada orang diberikan kekurangan dengan kekurangan kusta badannya. Badan sakit dengan kusta dia. Tapi Allah dia bagi semua manusia ni, dia ada kelebihan dan kekurangannya sebenarnya baik untuk dia. Sebenarnya semua. Ada orang kata bahawa dengan orangnya sempurna, handsome mukanya, putih kulitnya, maka itu adalah nikmat yang dia akan bangga. Nanti tak saat mana nanti akhir kiamat, maka kadang-kadang orang yang muka cantik, rambut cantik, itu rupa-rupanya dia menyesal. Kenapa Allah bagi rambut aku cantik? Kenapa bagi muka aku cantik? Lah, setiap hari main TikTok, tengok muka. Orang puji pula cantiknya wajah Puan, cantiknya wajah Hajar, cantiknya begitu, jadi fitnah. Dan akhirnya dia terjerumuskan ke dalam neraka kerana kelebihan yang dia ada. Kelebihan yang dia ada. Jadi, kadang-kadang ada orang yang mata mukanya tak berapa cantik, rambutnya Maggi. Kadang-kadang, begitulah menunjukkan bahawa ada kala waktu saat orang yang muka tak cantik ni, dia tak berani pula. Dia gitu hidup dia, tak berbangga dengan hidup dia. Tak begitu, tak begini. Maka rupa-rupanya penyebab akhirnya dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab biasanya manusia ni, dia akan merasakan ujian bila mana dia susah. Tapi dia tak merasakan ujian bila mana dia senang. Sedangkan waktu susah dan senang itu, kedua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, insya-Allah. Kita ke mana disebut? Okey. Assalamualaikum Ustaz Suwaya Mat Zahagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rosmah Yusof. Rosmah Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Moga-moga semua sihat, sejahtera, yang dirahmati dan diberkati Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma barik alaik. Abinah Dom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zakia Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum Nurmawati Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Azrina, kan takut kita salah guna nikmat. Salah guna nikmat. Jadi moga-moga dengan nikmat yang kita ada ni, kita guna dapat benda baik. Benda baik. Nikmat yang pertama disebut dalam surah Al-Mulk apa dia? Surah mengungkit dan manggil. Surah Ar-Rahman. Dia ada 9 nikmat. Ada antaranya sebahagiannya sebut 10 nikmat permulaan yang awal sebut. Dan 31 kali Allah ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Adakah tidak mana satu nikmat yang cuba kau dustakan? Allah mulakan dengan 9 nikmat di dunia ni. Yang pertama sekali, Ar-Rahman. Nikmat yang paling kita kena syukur adalah Allah tu Ar-Rahman. Tuhan kita ini bersifat pemurah. Gratis dalam bahasa Indonesianya. Semua apa yang berlaku, mata percuma, hujan percuma, telinga percuma. Ini Allah bagi makan lidah kita ni sedap, percuma belaka. Percuma belaka. Jadi kita bersyukur bahawa Allah ni maha pemurah. Bukannya hari ni kita mujur, kita punya Allah ni tak macam parti yang memerintah kita. Baik siapa pun memerintah, baik dulu pada zaman Pak Lah, zaman Najib kita nak zaman ini begini. Masuk zaman Najib, maka kita harapkan begini, maka tak juga. Maka zaman tukar Najib kepada Tun Mahathir, maka lebih kurang juga.
Kan? Hutang tetap kena bayar. PTPTN kita harapkan percuma. Betul lah, habis. Maka perintah lagi orang lain. Muhyiddin Yassin pun sama. Tukar kepada kejap kepada Ismail Sabri. Gitu juga. Semua sekali akhirnya kita mengharapkan manusia ni, sebenarnya tidak. Semuanya mereka mesti berbayar dan ada apa yang kita nak dan dia nak, habuan yang dia nak dan kita pun nak. Manusia ni, apa yang dia dibagi, mesti dia nak balik. Tapi Allah tidak. Sama juga dengan ibu dan bapa. Tak serahmat rahmannya sifat Allah. Sifat Allah yang maha pemurah. Jadi Allah yang maha pemurah ni disifat kepada Tuhan kita. Mujur Tuhan kita ni bukan macam parti atau pemerintah kita atau mak kita. Yang kadang-kadang kedekut. Tapi Allah tidak. Yang kedua, Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Dan Allah ajarkan Al-Quran. Nikmat yang ada pada hari ini, saya berbangga hari ini. Saya bersyukur sangat. Bila bangun tidur, saya bersyukur. Bila saya baca Quran, kan? Saya baca Quran, kan? Boleh baca Quran bila buka, kan? Bismillah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Boleh baca Quran ni, ya Allah. Baca Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bila saya baca Quran ni, bila saya duduk kat luar, kadang-kadang bila ada kelas satu Quran tu, ada orang-orang yang datang jumpa nak baca Quran, saya tengok dia gagap baca Quran, dia ada tak pandai baca Quran, saya bersyukur sangat. Saya dibesarkan dengan ajaran Al-Quran. Mak bapak saya dulu pernah rotan, pernah sebat, pernah pukul kita, pernah marah kita, pernah menengking kita, hanyalah kerana nak besarkan kita dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Jadi, wa'allamal Quran. Dan allamal Quran. Dan kemudian, khalaqal insan. Yang keempat adalah kita ni, kerana kita ni manusia. Ni kena bersyukur. Kerana kita ni manusia yang Allah ciptakan perfect. Bukan perfeksionis. Perfect ni maksudnya disesuai kepada kita. Sifat kita ego, kan, kita ni terlampau ego tinggi. Orang yang gelojoh, Allah bagi kita miskin. Kadang-kadang kita berniaga tak berjaya-jaya, nak cari duit kaya tak kaya. Sebab kita ni kalau agaknya kaya, sombong. Jadi Allah bagi kita tahan. Jadi apa saja dia ni jadikan kita ni tak pandai sangat berniaga. Jadi sebab apa? Kalau mungkin kita kaya, kita sombong. Mungkin kalau kita begini-begini. Kita orang yang begini. Orang yang tak handsome agaknya. Sedikitlah kurang handsome daripada orang yang patah amin semua tu. Mungkin kalau kita handsome, kita sombong. Sifat kita ego tinggi, rasa bangga diri, jadi Allah letakkan wajahnya cukup begini. Mungkin ada orang yang mungkin wajahnya hebat, Allah beri kelemahannya lain. Kelemahannya lain. Jadi banyak manusia ni Allah bagi semuanya sama rata. Sama rata. Jadi yang kita wa'allamahul bayan, lidah. Jadi ingat, nikmat pertama dalam anggota badan kita yang Allah letak, yang Allah sebut dalam Al-Quran, Surah Ar-Rahman, surah mengungkit adalah lidah. Bagaimana bicara kita. Bicara apa kita dalam dunia ni? Sebab lidah lah yang paling bahaya dalam dunia. Bicara apa kita hari-hari? Kita bicara Al-Quran? Adakah kita hari-hari menggunakan lidah kita untuk tujuan mengumpat, menghina, mencaci, depan dengan adik-beradik mengumpat. Jadi mengumpat mak, mengumpat adik-beradik, mengumpat pakcik, seronok. Jadinya mengumpat adik beranak, mengumpat AJK dan mengumpat apa sebagainya, maka menghina, mencakap sia-sia. Adakah kita ni ada lidah, tak boleh pula baca Al-Kahfi hari ni? Ada orang yang dalam grup ni kadang-kadang ada yang tak baca Al-Kahfi pula. Sedangkan Allah bagi lidah dia istimewa. Tapi lidah dia tidak bicara Al-Quran. Sehari-hari mereka sampai Allah bagi sedikit, ya Allah, Nabi kata bacalah surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk. Tapi situ pun dia tak boleh baca. Banyak alasan. Lidah dia cuma menjemput alasan demi alasan hingga mati. Sehingga dia mati, mulut dia tidak bicara Al-Quran. Jadi, lidah ni kena utama. Daripada Ar-Rahman, Allah jadikan ajar Quran, kemudian Allah bagikan kita sebagai manusia. Yang keempat, pertama sekali yang kita dapat tahu, nikmat yang keempat adalah nikmat lidah. Nikmat lidah. Banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah sebut di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Dan 31 kali Allah ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Adakah mana nikmat yang cuba engkau dustakan? Ada satu nikmat yang cuba engkau dustakan? Tak ada nikmat yang kita boleh cuba dustakan. Jadi sifat Ar-Rahman, Al-Quran sebagai petunjuk, dan kerana kita jadikan sebagai manusia yang cukup
maksudnya sempurna. Walaupun kita ni cacat, nampak telinga gini, muka kita nampak macam kita nak macam contohnya hidung. Kita ni Allah macam seronok tengok dapat hidung Mak Saleh. Tapi sebenarnya hidung kita ni sebenarnya sesuai untuk kita orang Melayu. Begitulah. Dan sebagainya. Kita bangga dengan orang macam begini, maka tidak. Okey. Dan yang seterusnya, sebab itu saya bila saya terangkan di parenting, okey, semua Ustaz sebut apa tadi? Ar-Rahman. Okey, sebentar. Kalau yang nak tu, saya boleh sedikit mulakan sedikit mungkin dalam 10 minit saya baca laju je lah. Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Okey. Tentang surah Ar-Rahman ni. Maka yang pertama sekali nikmat, iaitu nikmat Ar-Rahman. Kedua, nikmat manusia. Dan sebenarnya 2 dan 3, dan nikmat penciptaan manusia memakmurkan muka bumi. Ketiga dari mana? Keempat tadi boleh berbicara. Kelima dan keenam adalah penciptaan matahari dan bulan. Boleh sebut Dia bukan 9 dan 10 sebenarnya. Okey. 5 dan 6 adalah matahari dan bulan. Macam sebut. Matahari bulan ni nikmat yang Allah bagi. Nikmat yang Allah bagi. Matahari 5 dan bulan. 4 dan 5. 5 dan 6 matahari dan bulan. Ketujuh, penciptaan tumbuh-tumbuhan yang tidak memiliki batang. Ataupun disebut nabat. Rumput-rumput. Benda-benda macam sawi. Benda-benda kecil. Pegaga. Ini tumbuh-tumbuhan yang tak ada batang. Apa kelebihan dia ada? Sayur. Ini pertumbuhan yang tak ada batang. Ini nombor 7. Nombor 8 dan 9. Dan juga nombor 6 masuk sekali. Nombor 6, nombor 7 tadi, penciptaan tumbuh-tumbuhan yang tidak memiliki batang dan juga yang memiliki batang. Dan yang memiliki batang. Maksudnya memiliki batang ni macam balak. Dia ada kelebihan dia nanti. Nanti dia akan ceritakan kenapa memiliki batang ni ada kelebihan dia. Nanti kenapa disebut raihan, tak ada batang. Jadi kenapa disebut sebagai memiliki batang? Sebab dia kata apa? Iaitu kayu yang besar tu, walaupun nampak dia berat kayu tu dekat laut, dekat kita, tapi rupa-rupanya dia boleh membawa, siapa sangka kayu yang begitu berat di atas darat, kayu balak, dia boleh membawa barang yang berat di atas laut. Jadi kapal. Jadi kapal terapung di atas laut. Rupa-rupanya penggunaan kayu yang berat di atas laut, di atas darat, dia digunakan untuk lautan yang cukup luas untuk membawa barangan. Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diulang. Jadi dia kata bahawa penciptaan tumbuh-tumbuhan. Yang ke-7. Yang ke-8 dan 9 menjadikan langit 8 juga dan 9, dua-dua sekali. Menjadikan langit sebagai sesuatu yang tinggi. Yang tinggi. Maksudnya langit dan bumi. Sebenarnya cerita 8 dan 9 itu langit dan bumi. Langit dan bumi. Ada langit, ada bumi. Yang ke-10, Allah jadikan ada dalam dunia ni, semuanya ada neracanya. Neraca atau timbangan. Semua yang ada di dunia ni, jangan bimbang. Baik dunia, baik bab agama, Allah letakkan neraca. Neraca ni maksudnya, kalau jahat masuk neraka. Kalau baik masuk syurga. Kalau tak ada benda ni, tak seronok hidup. Kan? Jangan bimbang. Bila kita ditimpa musibah, relax. Sebenarnya Allah dah letak neraca. Jadi kalau kita sabar, kita dapat pahala. Allah bagi nikmat pada orang tu. Kalau dia kufur dengan nikmat tu, dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Semuanya ada neraca dia. Semua ada dia punya pertimbangan. Semua ada akhirnya hidup kita. Jadi hidup ni jadi seronok. Okey, tadi 10 dapat. Itu surah Tadabbur. Itu daripada ayat 1 hingga 13. Itu sebenarnya ayat pertama hingga ayat 13 baru. Ayat 1 hingga 13. Itu maknanya ayat 1 hingga 13 dia cerita tentang nikmat-nikmat. 10 nikmat yang perlu kita fikirkan. Nanti barulah ayat 14 hingga ayat 25. Barulah kita kena melihat. Lihatlah wahai jin dan manusia kejadian kamu. Itu ayat 14 hingga ayat ke-25. Okey, sebut ulang balik, kembali balik. Lepas tu nanti ayat ke-26 sampai ayat 36. Allah ceritakan kebinasaan jin dan manusia dan seluruh bumi yang ada di muka bumi ini dan alam. Begitulah nanti yang keempat poin dia, ayat 37 hingga 45, sebenarnya kiamat, hari kebangkitan akan berlaku, dan ayat 46 hingga 69, dia akan menceritakan tentang syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang akhir sekali,
dia akan ceritakan tentang nikmat yang paling hebat adalah bidadari syurga Haura, diceritakan tentang bagaimanakah bidadari syurga yang ainul mardiyah, yang redup pandangannya. Hebat. Bila tengok cerita surah Ar-Rahman, seronok bila baca. Maknanya nikmat yang Allah bagi pada kita supaya kita dapat bersyukur. Tapi sebut dulu tadi ayat 1 hingga 13, 10 nikmat tadi tu kita amati dulu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana satu nikmat yang cuba kita dustakan. Okey, kembali balik. Okey. Iaitu Adam ialah sebuah patung yang dibiarkan di syurga. Sebab tu kita kena tengok penciptaan Adam ni supaya kita dapat bersyukur. Hebatnya kejadian kita ni. Tak payah tengok langit. Tengok badan kita je. Badan kita ni tengok. Dia punya tangan kita ni, struktur tangan ni, PhD pun tak dapat habis lagi. Belajar PhD, doktor, tak ada siapa lagi dapat kaji tangan seluruhannya, saraf-saraf ni, urat ni, kaji tangan manusia ni je, boleh PhD. Belum lagi sampai dia punya penelitian ni tentang tangan ni. Tangan kita ni yang kita kaji tak habis-habis. Belum tangan Allah. Sebab tu jangan mengkaji sifat Allah, zat Allah. Yadullah tu macam mana tangan Allah, tak boleh isim kita. Kat tangan kita ni pun kalau kita kaji tak selesai. 10 PhD pun tak boleh selesai mengkaji tangan manusia ni. Bagaimana hebatnya tangan kita ni, strukturnya Allah bagi, ini tak habis kaji. Sebab tu jangan kaji zat Allah. Jangan kaji zat Allah. Sebab tu bila nak tengok kehebatan Allah, Allah sungguh tengok kejadian Allah. Apa yang telah Allah ciptakan. Tengok langit, tengok bumi. Cukup tengok kejadian Allah, maka baru kita nampak dengan akal kita boleh capai apa yang Allah hebat. Hebat tak Allah? Kena melihat kejadian Allah. Tapi kalau kita melihat Allah itu sendiri zat, maka manusia akan menjadi perkara yang dia takkan dapat jumpa tentang zat Allah. Zat Allah ni cukup kita beriman. Laisa kamitslihi syai'an. Mukhalifatuhu lil hawadis. Tidak sama dengan manusia dan tak sama dengan makhluk. Moga-moga kita belajar tentang sekadar zat Allah ni tak boleh kita fikir sangat. Tapi kejadian Allah lah yang sungguh Allah Nabi kita fikir. Kejadian Allah, Adam ni, kejadian Allah ni, itu kita kena fikir. Jangan fikir pula tangan Allah, kaki, muka, wajah Allah, tak payah. Kita cukup sekadar beriman. Wallahu a'lam. Tapi kejadian Allah, Adam, kita ni sendiri ni kena kaji. Bila kita kaji diri kita, tentu kita akan beriman dengan pencipta dia. Kita tengok handphone kita. Hebat handphone. Handphone ni hebat. Sampai sekarang saya kagum dengan handphone. Macam mana dia punya susunan handphone, dia boleh ada dia punya Facebook, dia boleh tengok ni, boleh call, boleh Google Meet, sebagainya. Hebat handphone kita dan gadget kita. Siapa yang cipta ni? Hebat. Itu handphone kita ni. Macam mana kita pula yang hebat? Lagi hebat daripada handphone. Siapa pula cipta kita? Kalau kita tengok handphone ni hebat, kita akan nampak bahawa hebatnya yang menciptakan. Jadi begitulah kalau kita melihat diri kita melihat Allah yang menciptakan kita lebih hebat. Lebih hebat. Sesungguhnya penciptaan Adam dan pembentukannya berlaku di syurga. Dan juga menciptakannya sebelum pembentukan patung ini, maka patung kita akan dibentuk di syurga. Dan patung Adam dibiarkan berada di syurga dalam tempoh masa yang tidak diketahui melainkan Allah. Kita tak tahu tapi ada yang sebut 40 tahun sebagainya, tapi itu Israeliat. Cuma dalam hadis menyebut sekian lama ditinggalkan oleh Allah. Sekian lama tu yang tu tak tahu berapa lama. Mungkin lama sungguh lah. 40 tahun sebagainya sebut Israeliat. Tapi parameternya dalam 40 tahun. Tapi tak payah percaya sangat, percaya pun tak apa. Sebab Israeliat ni wala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kamu dengar boleh, tak dengar pun tak apa. Maksudnya kita ambil sebagai garisan kita untuk kita mengetahui agaknya lama macam mana. Okey, ada kata 40 tahun, ada kata 50 tahun. Oh, lama dia begitulah, lebih kurang. Maksudnya macam itulah lama dia. Tapi yang paling kena tahu, Adam ini ditinggalkan setelah jadi patung tu, Allah tinggalkan Adam. Yang ni wajib kita percaya. Bahawa setelah jadi patung, Allah tak tiupkan roh terus. Setelah Allah jadikan patung tu, Allah tak tiup terus roh. Allah biarkan dalam sekian lama. Disebut sekian lama, bukan kejap. Sementara itu, Rasulullah memberitahu kita pusingan pertama kejadian manusia yang bermula daripada perstrukturan jasad tubuh Adam, kemudian bertitik tolak pada permulaan inilah bermulanya proses penyusunan dan perstrukturan jasad tubuh anak-anak Adam pada rahim ibu.
Tulang ekor, usus atau namanya saintifiknya. Ni kata baru ada lagi. Kita baca dulu ayat Quran dalam hadis. Hadis daripada Rawahul Bukhari wal Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Kullu ibni Adam ya'kuluhu at-turab illa ajib az-zanbi. Illa ajib az-zanab. Minhu khuliqa wa fihi يركب وفي لفظ آخر للحديث وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب وعجب الذنب منه خلق ومنه يركب يوم القيامة. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda yang bermaksud, setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah melainkan tulang ekornya, iaitu sulbi. Okey, sekejap. Dikata semua makan anak Adam ini, dikata akan dimakan oleh tanah. Bila dia mati, badan kita ni semua akan hancur. Boleh hancur. Kita manusia ni tak ada satu pun dalam badan kita yang boleh kekal. Boleh kekal. Dia kata, melainkan illa ajabuz zanab. Ajabuz zanab ni apa? Iaitu minhu khuliqa fihi yurakkab. Dia kata, di tanah melainkan tulang ekor, ajabuz zanab. Kadang-kadang juga dalam bahasa Melayu dipanggil sulbi. Tulang sulbi, pernah dengar? Tulang sulbi. Okey. Dia kata bahawa bila dikata bahawa lagi dan yang mana daripadanya ia diciptakan dan dengannya pula ia akan disusun atur kembali kehidupan seterusnya. Jadi benda tu takkan hancur. Takkan hancur. Di situlah tulang itu bermulanya manusia. Dan berakhir nanti akan kemudian bangkit semula tulang tu juga nanti. Daripada tulang. Tulang tu macam chip. Tulang tu macam chip. Okey. Chipnya tu, dia kata tidak ada lagi, dengan lafaz lain disebut lagi, tidak ada bahagian tubuh daripada tubuh manusia melainkan akan hancur dimakan tanah kecuali satu tulang, iaitu tulang ekor. Dia punya ajabuz zanab. Ajabuz zanab. Yang mana daripadanya manusia diciptakan dan daripadanya juga ia akan disusun kembali atur pada hari kiamat. Atau kama qala rawahul Muslim. Depan saya ni ada kitab tazkirah tentang hari akhirat daripada Imam Qurtubi. Depan saya ni ada juga kitab Ibnu Katsir punya kitab tentang akhir zaman, dan juga kitab Explodia Kiamat. Banyak depan saya ni, depan saya sekarang saya sebutlah. Dan juga kitab At-Tazkirah tentang kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Jadi kitab ni tentang akhir zaman. Akhir zaman, dan juga kitab tentang Dajjal turun sebagainya. Saya banyak baca. Saya ada kitab ni sudah khatam banyak pengajian-pengajian tentang akhir zaman. Dajjal, Imam Mahdi datang, macam mana dan sebagainya. Itu ada pengajian kitab yang saya ajar di satu masjid. Jadi dan bila kita sebut tentang Ajibuz Zanab ni, tentang bagaimanakah manusia ni akan akhirnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, macam mana bentuk dia nanti, sebagainya. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar balik, kan? Disebut dalam yahsyarun nas yaumul qiyamah ala ardi bayda, maka akan dimunculkan manusia tu, dibangkitkan di hari kiamat nanti satu bumi yang putih. Bumi yang putih, iaitu bayda afiran, putih bersih. Kaqursatin naqi, seperti roti tepung yang putih. Laisa fihi alamun li ahadin, maka tidak ada seorang pun di atasnya yang dapat mengenali orang lain melainkan beriman. Apakah dia? Iaitu fahuwa mahsyar, itulah padang mahsyar. Au kama qala rawahul Muslim. Okey, jadinya sebenarnya kita ni akan dibangkitkan daripada kita mati hancur berkecai kat bumi ni. Okey, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sistem dia bagaimana? Sistem dia yang Allah sebut satu je. Kalau kita buka dalam surah Al-A'raf, dalam surah-surah Ar-Rum, dan surah juga surah Fatir, Fatir, maka kita akan jumpa satu je. Makhluk yang manusia ni
pertama sekali kita manusia ni akan dibangkitkan oleh manusia adalah daripada tulang sulbi tadi tu. Tulang sulbi. Daripada tulang sulbi inilah manusia dibangkitkan. Sebagaimana dalam Al-Quran kata, kamu akan dibangkitkan, kamu kena lihat bagaimana pokok-pokok yang kecil, contoh pokok sawi. Daripada benih tu tulang sulbi, maka akan dibiarkan, maka dia akan timbul, dia akan keluar daripada tanah. Tanah tu dia keluar benih putih, kemudian jadi besar, cukup sebulan, dia jadi pokok sawi. Begitu, sebenarnya begitulah sebenarnya kejadian manusia. Nanti bila bangkit yaumul qiyamah. Bangkit yaumul qiyamah ni dalam Al-Quran sebut surah Rum ayat 50, surah Fatir ayat 9. Kita akan baca bahawa surah Al-A'raf ayat 57. Dikata bahawa Imam Qurtubi kata, maka manusia ni macam pokok sawi tu. Yang mana dia muncul daripada benih, asalnya benih tu tulang sulbi akan keluar daripada benih tu. Maka ada orang tanya, kan kalau orang pelik, macam dia dari tulang sulbi, tulang yang kecil tu boleh jadi manusia. Sedangkan pelik, kamu tak pelik ke? Daripada benih jadi pokok sawi. Kadang-kadang kita orang kafir bertanya, macam mana dengan tulang yang kecil tersebut boleh jadi manusia balik? Kan dia kata mustahil. Tapi pelik. Bila Allah bagi tahu pula, habis macam mana pokok rambutan? Pokok rambutan, kamu tanam pokok rambutan dengan biji rambutan. Agak macam mana? Allah, mustahil itu, tak ada yang mustahil. Tapi Allah bagikan kronologi. Kalau kamu kata bahawa manusia tu mustahil diwujudkan kembali dengan tulang sulbi tadi tu, ajibul zanab, tapi kamu tak faham ke macam mana benih boleh menimbulkan tumbuhan, benih. Kamu tengok tanam, kamu nak tanam pokok, tanam pokok rambutan. Tanam pokok pelam. Kamu ambil biji dia, betul tak? Kamu bulat balik. Daripada biji tu ada tak sebenarnya pelam? Tak ada kan? Tapi daripada biji tersebut boleh menumbuhkan pelam. Nanti dia tumbuh buah, petang, kemudian membesar. Kan itu kronologi yang Allah bagi tahu, begitulah. Tapi begitulah kejadian manusia. Agak-agaknya kejadian daripada tulang sulbi tadi tu, apa dalam anggota badan kita yang tumbuh tu? Dari tulang sulbi tadi tu, agak-agaknya apakah daripada hadis Sahih Muslim, apa pertama sekali yang dibangkitkan badan kita, mana dulu yang mula cipta? Daripada anggota badan, seluruh badan kita ni, agak-agaknya mana dulu yang cipta? Mana dulu yang terbuka dulu? Dia jadikan dulu. Masa nak bangkitkan balik. Disebut, agak-agaknya mana dulu yang bangkit? Yang bangkit. Yang paling pertama sekali dibangkitkan, yang diciptakan dulu dari tulang sulbi itu adalah kepala. Disebut, yang diciptakan pertama sekali daripada manusia ini adalah kepala kita. Maka kepala lah yang akan mula-mula diciptakan kembali. Lepas tu barulah anggota lain dan anggota lain, dan barulah disebutkan daripada anggota yang lain. Okey. Jadi wallahu a'lam, sedikit sebanyak itulah tu di antara sedikit sebanyak yang disebutkan dalam kitab. Jadinya cuma disebut dalam kitab kiamat ini, maka kita akan sebut sekejap saya akan cerita sedikit tentang kiamat ni, tentang ajibul zanab ni. Dikata bahawa saat mana Allah menciptakan ajibul zanab ini, maka ketika mana Allah telah matikan, Allah telah tiupkan sangkakala yang pertama, kan ada dua sangkakala yang Allah letakkan dalam hadis Rasulullah, dalam hadis malaikat Israfil akan meniup sangkakala di batu sakhrah Palestin. Dia akan duduk dekat Palestin, batu sakhrah, dia akan tiup sangkakala, trompet. Disebut oleh Nabi, bunyi dia tu lama. Cukup lama. Sehingga mati semua manusia. Cuma tak ada hadis yang sahih. Cuma Abu Hurairah kata Nabi sebut 40. Dia lupa 40 apa. Tapi ada hadis yang dhaif kata 40 tahun. Ada hadis yang dhaif kata 40 tahun. Sebab dalam hadis sahih tadi, dia cuma sebut 40. Maka dia tanya, adakah 40 bulan wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah lupa. 40 tahun ke 40 bulan. Jadi, tapi ada hadis yang dhaif menyebut 40 tahun ditidurkan manusia ni. Dan kemudian dibangkitkan balik, dia tiup lagi kali kedua. Dia tiup kali kedua ni lah, Nabi pernah menyebut. Dalam tempoh inilah, Nabi pernah menyebut bahawa tiba-tiba, dikata maka akan datanglah hujan. Hujan yang kecil. Waktu tu Imam Nawawi sebut,
Dan kadang-kadang disebut tentang alam-alam ini, maka tiba-tiba dia kata akan datangnya hujan renyai sebagaimana hujan pada musim hujan. Disebut para ulama, kemudian difikirkan bahawa manusia yang daripada fikirkan itu tentang, disebut oleh ulama, tentang turunnya hujan yang menyerupai air mani, yang lekit. Air mani yang sangat pekat mengandungi banyak gizi untuk menghidupkan kembali manusia. Jadi kat sini, dalam hadis tadi, mengapa Allah menurunkan hujan ini? Ketika dia tiup kesakan kali kedua, akan diturunkan hujan yang berupa air mani. Jadinya sebenarnya Allah nak bagi tahu bahawa kejadian bangkit balik manusia di muka bumi ini, dia sebenarnya melalui sunnatullah. Melalui proses. Boleh pakai dengan otak. Dia bukannya tak logik. Tapi tetap juga sama macam kita logik. Lahir anak membesar, anak makin boleh merangkak. Anak saya 7 bulan tu, tadi dia dah boleh tangan kaki dia bertegak. Badan dia. Dah boleh duduk, dah boleh apa? Dah boleh macam bukan merangkak lagi dah. Meniarap, tapi dia boleh macam duduk di ke atas. 7 bulan. Dia ikut proses. Lepas 8 bulan dia boleh duduk. Dia boleh duduk. Masuk 8 bulan setengah dia boleh merangkak dah ke depan. Boleh ke belakang. Kemudian dia boleh berdiri pula, berjalan, menatih. Maksudnya ada proses. Itu sunnatullah. Sebenarnya kejadian hari akhirat nanti juga sama. Kebangkitan manusia juga macam itulah hari ini. 40 tak ada sebut. Jarak tiupan sangkakala pertama dan kedua, hadis sahih cuma sebut 40. Bila dia tanya, dia kata, wahai Abu Hurairah, dia kata, masa di antara 40 tu, adakah 40 bulan? Maka dia menjawab, aku tidak dapat memastikan. Maka bila tanya 40 tahun, dia menjawab, aku tidak dapat memastikan. Dia tak tahu, dia lupa. Tapi dalam hadis dhaif, hanya menyebut 40 tahun. Tapi itu hadis dhaif. Jadi kita tak ada masalah lah, 40 ke 40 tahun ke, moga-moga kita orang yang beriman. Moga-moga kita orang. Tapi lahirnya itu daripada ajbuz zanab. Okey, sebab itulah, makhluk yang disebut yang paling penting hari ini, disebut Adam ini, dia ada satu tulang sulbi tu kat mana? Tulang sulbi. Kalau kita dekat, betul-betul kat tongking kita. Dia berada di tongking. Tongking kat punggung lah. Kat tulang belakang, bawah sekali. Dia tulang belakang ni kat bawah, kat punggung kita ni. Saya tak tahu kat mana. Kena cari kat mana. Dia chip. Disebut dengan ulama', dia duduk di tulang ekor kita. Kalau ada ekor kat mana? Jadi dia tulang ekor kita di belakang punggung, di belakang punggung. Di situ Allah letakkan chip, chip bagi apa, ataupun chip saya bagi chip. Dari situlah memori apa saja kejadian manusia ada di situ. Yang itu je takkan hancur. Yang itu takkan hancur walaupun nuklear hancur ke badan dia. Benda itu takkan dihancurkan. Maksudnya dia sangat kecil dan sangat halus dan sangat kuat. Okey, kembali balik. Dikata bahawa tulang ekor ajbuz zanab ialah bahagian akhir pada tulang belakang. Bahagian paling hujung dalam tulang belakang. Saya bukan ahli sains, ahli badan, jadi kena tanya orang yang bahagian doktor lah. Wallahualam. Cuma dalam ni disebut us, iaitu bahagian tulang yang paling kecil dan paling belakang. Paling bawah. Yang dikenali dalam bahasa Arab dipanggil al-us. Ya, al-us, kalau saintifiknya saya tengok dipanggil Coccyx. Apatah nama saya nak jumpa dia pun susah. Coccyx. Kalau saya jumpa dalam dia punya bahasa English dia. Bahasa saintis bukan bahasa English. Apa dah? Apa? Coccyx. Coccyx Ya ya Allah, orang Jawa sebut kan. Nak bunyikan pun jauh bejaan dia ni. Coccyx. Coccyx. Nampak dah. Ilmu baru tu saya dapat ejaan. Bunyi dia macam mana? Coccyx. Okey. Disebut sebagai, kadang-kadang dalam Islam, Nabi sebut tulang ajbuz zanab. Kadang-kadang disebut sulbi. Dan dalam bahasa Arab, nama tulang tu sendiri dipanggil us, ataupun dalam bahasa saintifik dipanggil coccyx. Maka sesungguhnya permulaan penciptaan Adam bermula pada tulang ekor itulah. Ya, tetapi walaupun di coccyx tu dia tahu dalam nama sains, dia nampak, tapi belum tentu itu. Mungkin di dalam lagi tu. Dia tersimpan di dalamnya lagi. Mungkin bukanlah tulang yang kata tulang tu. Bukan tulang tu, sebenarnya mungkin dalam tulang tu lah ada satu benda yang gaib yang kita tak nampak. Yang kita tak nampak. Walaupun tulang tu hancur sekalipun, rupanya ada benda yang chip yang tu yang kita tak nampak. Disimpan di dalam tulang, dinamakan tulang ekor tadi. Mungkin dia gaib ke, boleh nampak dengan mata kasar ke, wallahualam. Tapi disimpan di situ. Macam memori otak, kita korek pun otak kita, ni takkan jumpa memori.
kita belah otak kita ni, buka, takkan nampak juga memori dalam tu. Walaupun tersimpan memori. Kita belah pun hati kita tak nampak sebenarnya dia ni baik ke jahat. Tulang tongking agak-agaknya wallahualam tulang tongking ke pun saya pun tak berapa mahir. Saya baca kitab je. Jadi kena juga orang-orang yang sains yang mengkaji benda ni. Tapi yang penting dia adalah di dalam coccyx ataupun os-os. Cuma ulama kata benda tu memang tulang coccyx tu boleh tengok. Tapi adakah dia memang tulang tu ataupun di dalam tulang tu? Macam juga fikiran kita, dia ada dalam otak, betul tak? Tapi otak kita ni kalau kita belah nampak tak fikiran kita? Tak nampak. Tak nampak. Kita ada malaikat sini yang tulis pahala. Adakah kalau kita belah kita punya bahu ni nampak pahala? Pun tak nampak juga. Jadi sebenarnya benda tu wallahualam. Ulama sebut benda tu ghaib, tak tahu. Adakah betul tulang sulbi tu, tulang tongking tu kalau kita dapat, adakah itu sebenarnya? Ataupun adakah dia disimpan memorinya dalam tu? Ataupun dia macam juga akal. Akal mana nampak? Idea mana nampak? Akal. Otak memang dapat. Dalam otak nampak akal. Tapi begitulah istilah. Tapi di sisi tulang sulbi tadi tu, dia memang wujud. Ada dekat tulang kita. Tapi cuma ulama-ulama meletakkan, dikata bahawa, tapi kita tak tahu. Sebenarnya yang disebutkan ajibuz zanab itu benar gaib ataupun tidak. Tapi tersimpannya di mana? Macam akal kita tersimpan di otak. Tapi ada betul tak akal tu boleh nampak? Begitulah wallahu a'lam bissawab. Jadi kita fikir tapi dia mesti berada di punggung tongking. Tongking kita ataupun tongking lah punggung. Dia bukan depan, dia bagian tongking belakang. Dia mesti tulang belakang punya belairan. Bawah sekali penghujung. Justru dia kata sempurnalah kejadian dan pembentukannya kerana hadis telah menyebut daripadanya ia diciptakan. Jadinya kita nanti juga pertama sekali diciptakan nanti, dia diciptakan daripada tulang sulbi itu. Walaupun kita bayi, dilahirkan dari rahim ibu, maka kita juga diciptakan daripada itu. Dan kita akan dimatikan juga, nanti dibangkitkan kembali juga daripada ajibuz zanab. Justru hadis ini adalah umum yang merangkumi semua manusia, termasuk Adam dan juga anak-anak Adam, keturunannya. Setelah meninggal dunia, seorang anak Adam akan dikebumikan di dalam kubur, kemudian jasadnya hancur perlahan-lahan sehinggalah menjadi tanah, kecuali tulang tadi, ajibuz zanab, yang berada di paling bawah pada tulang belakang kita, iaitu tulang sulbi. Benda tu terdapat di tulang sulbi. Tapi benda tu macam mana bentuk dia? Wallahu a'lam. Tapi dia berada di tulang sulbi kita ataupun tulang belakang bahagian ajibuz zanab kita. Disebut tulang sulbi kita. Ekor tulang. Namun Allah tidak berkehendak agar tulang tersebut turut hancur kerana manusia akan disusun atur semula daripada pada hari kiamat apabila dia membangkitkan sekalian manusia. Jadi macam kita pernah belajar tak tentang saya pernah pergi tengok cerita Hollywood dan orang putih lah. Dia kalau hancurkan dia ni, jangan kena hancurkan sekali jantung dia. Kalau jantung dia tak hancur, maka dia boleh hidup balik. Ini cerita-cerita dulu lah, cerita-cerita Hollywood. Dan penjahat tu, raksasa tu, dia kena hancurkan. Dia boleh tembak dia boleh hidup balik. Tembak hidup balik. Rupa-rupanya kena hancurkan dia punya jantung dia. Kita banyak fikir orang-orang Hollywood ni sebenarnya. Dia kata jantung. Bila jantung dia hidup lagi. Tak. Dalam manusia ni, sebenarnya bukan jantung, chip dia. Sebenarnya adalah ajibuz zanab ataupun tulang sulbi lah, chip kita. Itu jangan hancur. Tapi takkan hancur lah. Memang itu takkan hancur. Memang itu jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala sampailah hari kiamat. Iblis berfikir, ataupun satu hadis lagi, okey, jadinya yang seterusnya nanti Iblis berfikir tentang patung Adam. Jadi insyaAllah kita bawa benda ni ke minggu depan. Minggu yang masa yang datang, bukan minggu depan, masa yang mendatang. Jadi insyaAllah jam pun dah 10.10. Kita pun nak baca lagi. Mungkin ada nak baca al-Mulk. Mungkin nak baca al-Mulk lagi ke sebagainya. Jadi kita stop sampai sini dulu lah insyaAllah. Sebab yang ini panjang pula. Iaitu berfikir tentang patung Adam dan juga titik kelemahan Adam dan keturunannya. Jadi kita bicara pada depan. Hari ini tadi semua saya habiskan masa sedikit tentang tulang sulbi. Adalah istilah apa ni, Amunira? Istilah anatomi yang dipanggil coccyx. Betul lah. Betul. Coccyx punya dia. Tulang ekor. Tapi adakah dia itu nampak macam hati lah? Hati memang ada. Tapi Allah sebut hati tersembunyi. Macam mana? Begitulah juga akal. Fikiran. Otak ada. Dia ada di otak. Tapi tak macam mana kita nak nampak otak tersebut. Hati ada dua kan. Hati secara nurani, hati yang kita nampak hari ni.
nampak hati. Boleh makan hati tu. Buat limpa, buat goreng, hati ayam. Tapi hati ayam yang dalam tu tak nampak. Begitu jugalah dengan tulang sulbi atau sebagainya. Sebagian ulama kata, dia adalah benda yang gaib yang ada dalam tulang sulbi tersebut yang kita tak nampak. Yang kita tak nampak. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Boleh tanya satu dua soalan sebelum kita berakhir tajuk ni? Okay, silakan siapa ada Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tulang sulbi tu duduk dalam tulang belakang ke? Kalau Dia tulang di kita tak sebelah nampak, tulang tapi belakang dia paling duduk dalam tulang paling belakang. bawah. Tulang belakang paling bawah Maknanya di tongking. Tongking. Kalau dalam gambar Yang ni, dia duduk dia letak betul-betul kat bawah tulang, kat kelengkang kita, bawah, belakang. Kat situ tempat dia. Tempat dia bagi kelengkang belakang. Dari situ tempat dia. Yang paling senang dekat punggung lah. Tapi memang tak dilihat lah. Memang tak boleh nampak Dia lah. tulang sulbi tu dapat tengok. Tulang sulbi dapat. tu ada. Tulang sulbi tu ada. Tapi cuma dia panggil tadi lah. Ulama menyebut, dia macam kemungkinan. Dia macam akal. Macam akal, dia duduk dekat otak kan. Tapi tulang rawan ke? otak memang nampak. Akal? Tak. Ya. Dia bukan tulang rawan ke? Tulang rawan macam mana pula? Saya pun tak tahu. Dalam kitab ni cuma Ajibul Zanab. Disebut coccyx je. Profesor Dr. Abdul Salah ni disebut sebenarnya itu adalah di dalam coccyx. Itu je. Jadi saya tak tahu tulang rawan tu. Tulang rawan kat mana pula? Saya tak pernah dengar dalam tulang rawan. Tulang rawan tu yang macam tu duduk pada tulang, antara tulang dengan tulang tu, pelapis tu. Itu Bukan tulang tu, rawan. bukan tu. Itu kalau semua tempat ada. Sebenarnya dia lebih pada os ataupun coccyx ni, dia sebenarnya tulang ekor. Disebut kadang-kadang disebut saya terjemahkan dalam Google, disebut tulang ekor. Tapi Tulang ekor kita. kalau orang menjalankan pembedahan semua, ada terusik tak tulang tu, Ustaz? Yang tu itu kena tanya orang-orang sains. Dia kena tanya orang-orang yang belajar bahagian tulang. Bagus juga benda tu. Cuma dia gini lah, macam satu sebab tulang tu memang ada. Macam juga begitulah hati kita ada. Dalam hati kita kat jantung sebelah kan, hati. Sebelah sini hati kita ada. Tapi adakah hati tu kita kalau belah nampak tak? Sebenarnya hati tak nampak juga. Kan? Begitulah juga otak. Akal kita, otak kita fikir dengan otak. Adakah otak kita ni memang ada, tapi adakah kita belah kita boleh nampak dalam tu ada otak? Tak nampak juga. Tak nampak juga. Fikiran takkan boleh nampak walaupun kita belah otak tersebut. Jadi begitulah hari ini. Begitu juga tulang sulbi, kalau kita pecahkan tengok dalam tu pun tak nampak apa juga. Macam benih lah. Benih daripada biji rambutan. Biji rambutan tu kalau kita belah, kita nampak tak sebenarnya pokok rambutan dalam tu? Tak nampak juga. Jadinya begitulah Allah umpamakan tulang sulbi itu dengan benih yang kita menanam pokok yang kecil, iaitu sawi. Antaranya iaitu dengan benih tersebut boleh menimbulkan pokok sawi. Kalau kita hancurkan benih tersebut pun tak nampak sawi dalam. Tapi begitulah. Agaknya contoh macam hati lah. Hati tu menyimpan segala perasaan dan sebagainya, tapi kita tak nampak perasaan di dalam hati tu. Betul. Cuba tengok kita belah hati ayam, mana nampak hati perasaan tu. Kita makanlah hati ayam tu, tapi kita tak faham ayam punya perasaan. Walaupun kita dah makan hati ayam tu, kita pun tak pernah tahu macam mana perasaan ayam. Perasaan ayam. Jadi insyaAllah wallahu a'lam. Jadi insyaAllah di situlah pertanyaannya. Tapi bukan dari segi sains kita boleh mengkaji benda tu, tapi dari segi Islam, dari segi gaib dia, manusia takkan boleh mengkaji tentang gaibnya kejadian Allah Subhanahu wa taala. Cuma perumpamaan tadi tu yang Allah umpamakan sulbi itu ibarat benih yang menimbulkan pokok. Daripada benih itu kamu belah, hancurkan pun kamu tak akan nampak pokok. Tapi kalau kamu tanam, kamu siram air, maka dia akan keluar pokok. Keluar pokok. Kalau kamu bedah, kamu scan pun benda tu, kamu tak akan jumpa pokok dalam benih. Dalam benih. Tapi kalau kamu letak dalam tanah, macam badan kita ditanam dekat tanah. Kemudian nanti kan waktu tiup sekali kan, ditiupkan sekali, kan tadi kata ada hujan yang lekit turun. Lama turun. Dan kemudian menimbulkan balik badan-badan kita sebagaimana kejadian benih tadi. Kalau kita scan pun tulang sulbi itu, takkan nampak. Takkan nampak apa-apa pun dalam tulang sulbi itu. Wajib kita akan nampak apa-apa pun. Apa dalam tu. Kenapa ini diciptakan chip? Takkan nampak juga. Sebagaimana juga benih takkan nampak pokok rambutan. Tapi kalau ditanam biji rambutan tu, dia biar disiram dalam tanah, dia akan menimbulkan pokok rambutan dalam masa 10 tahun. Jadi wallahu a'lam, yang baik datang dari Allah.
yang buruk daripada kelemahan daripada diri kita sendiri dan diri saya khususnya. Sama-sama kita nak baca ke admin surah Al-Mulk ke tidak? Baca okey, insyaAllah. Kita selangi dengan bacaan suratul Fatihah bagi sahabat-sahabat kita yang mungkin baru nak cari, nak buka surat, nak buka Quran. Kita selangi dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة سورة الملك في كل ليلة وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الله أعلم. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Kesimpulannya, insya-Allah begitulah proses kejadian Adam dan kita manusia. Bagaimana Allah ciptakan daripada setengah-setengah benda, sebesar-besar benda. Allahul Latifun Khabir. Allah lembut dan teliti. Maha hebat Allah, masya-Allah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang setia setiap hari bersama JNI. Sebelum menutup majlis, izinkan saya memberi sedikit bahan kuliah untuk esok Ustaz. 45 pagi kita ada kuliah subuh bersama Al-Fadil Ustaz Abdul Halim. Ustaz Abdul Halim pula. Ustaz Abdul kuliah subuh bersama Al-Fadil Ustaz Abdul Hakim bin Wan Muhammad Nur, bacaan surah Yasin, Hizib Al-Baha, Salawat Mubin, doa dan tazkirah. Pada pukul 8.30 pagi kita bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim dengan tadabbur surah-surah pilihan, itu kuliah duha. Pada pukul 5.15 petang kuliah asar bersama Al-Fadil Imam Farid bin Syahri dengan kitab hadis 40 Imam Nawawi. Pada pukul 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Yang Ahmad Arif Datuk Abbas bin Nordin dengan pengajian Tauhid. Dan kuliah akhir kita pada pukul 9.15 malam kuliah Isyak bersama Al-Fadil Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan bacaan dan tadabbur hukum tajwid, doa dan surah Al-Mulk.
Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang disediakan setiap hari. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dan ini saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik itu dan kelemahan itu datang dari saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan surat Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.